Sija senyum. Alah pakai mask pula dia. Lah sayang. Syifa, buka mask lah. Dah boleh buka mask dah. Syifa lah. Gas tu. Macam ni, Ana. Okey. Kasih. Por el moment, comme ça, vous pouvez réfléchir si vous voulez des cocktails avec alcool, sin alcool. Voici un cocktail sin alcool. Ah, d'accord. Merci. Je vous laisse pour le moment. Merci, monsieur. Senyum. Alah sayang. Adik tulis apa, Cik? Adik nak pen ke? Nak pen ke? Alah sayang. Pandang papa. Syifa. Syifa, duck face. Duck face. Syifa. Duck face. Lucu ni budak ni. Voilà, un peu tout. Vous voulez autre sauce ou je suis Oh my god. Dia cakap Spanish ni. Oh my god. Okey, sekarang nak dekat pukul 4 petang. Hotel binatang kami beroperasi ya. Hari ini ada customer baru iaitu seekor kucing. Seekor kucing yang terkejut sebab ini adalah pertama kali dia masuk hotel binatang. Jadi dia terkejut dan dia tak nak orang approach dia. Jadi Ida dah mati kutu tak tahu nak buat apa. Dia suruh Daku pergi tengok. Sebab Daku baru lepas solat. Daku dah baca ayat kursi. Dan kita tengok how it goes. Kucing itu macam mana reaksi dia dengan Daku. Let's go. Miam, apa pipi? Kenapa tak ada suara? Ya, pipi. Miam, apa pipi? Dia menyorok. So, Daku tengah slowly nak panggil dia. Okay, dia menyorok. Okay. Kucing tu dia masih dalam keadaan terkejut kot sebab dia tak pernah pergi rumah orang kan. Ni tiba-tiba si Cookie ni pula lah dah nampak Tommy ni. Ya lah dayang. Nak keluar lah tu. Sayang. Abang dah keluarkan benda tu? Mais il faut que je fasse tout seul, je sais, mais il faut juste. La dernière fois, j'ai fait toute seule, mais il faut juste qu'avant, il me donne les outils. Shani. Comment c'était? Tiens. Elle est devenue gentille. Elle a des gros yeux. Regarde, là, elle aime bien. Iya. Cucu miau. Iya. Ni dia tu kan, dia miau je kan? Dia Et à miau cause de ses dia. moustaches. Dia pergi bau semua kan? Il fait peur. Syifa janganlah. Miau. Elle mange pas ça? Elle mange pas ça? Dia try lah. Et pour la bande, hein. Ni budak ni. Alah dome. Biarkanlah dia tak apa. Il va sauter. Oh, kenapa? Alah dome. Dia dayang-dayang. En fait, moi, je pense que pour Putain, le lapin, regarde, putain, il ya. a même pas peur. Heeh. Mais ça fait longtemps Alah dome. Il ne griffe pas. Il doit juste dans les coins. Il se cache pas.
Sur ma guide, Anna, ouais, ouais. Kiss, Tu l'as? kiss. T'as vu, il fait rien, il mord pas. Ya, Elle regarde son écho. Tomen dia. Kecoh lah kau ni. Sur ma guide, Anna. Assalamualaikum Buju Cuma Komotalivu. Jom kita buat Q&A kat luar rumah pula. Kat luar rumah pun belakang rumah je kot. Bukanlah kat luar rumah, kat luar-luar. Malah nak keluar dia. So Q&A kali ini seperti berikut. Salam Kak, carikan saya jodoh dari France. Bosan dah kak duk Malaysia. MCO tak habis-habis. PKP, bla. Ni daripada Apis Asan. So I assume Apis ni adalah Hok Jate. Kalau macam mana nak cakap Hok Jate Melayu nak cari Hok Jate Tino Perancis kan. Sedangkan anakku tak recommend kahwin dengan orang Perancis setelah apa yang dilalui oleh bapa mereka. So Daku nak recommend kau orang ni takut tau. Recommend kau orang sebab takut kalau apa-apa jadi yang buruk tu. Itulah. So akak tak boleh nak tolong orang carikan jodoh dari France. Lepas tu susah kahwin dengan orang luar ni. Sedangkan orang perempuan kahwin dengan orang luar ni pun amat mencabar. Sebagai seorang lelaki yang nak kahwin dengan orang luar tu, ianya memerlukan seorang lelaki yang kuat. Sebab pengaruh pembesaran anak itu kuat daripada kaum ibu pengaruh dia, bukan daripada kaum bapa. So you imagine, kalau you tak dapat didik wife you sepenuhnya ataupun dalam segi Islam jadi anak you dibesarkan dengan cara wife you, itu adalah sesuatu yang mencabar dan ianya adalah macam in general berbeza kalau perempuan Melayu kahwin dengan orang putih versus lelaki Melayu kahwin dengan orang putih. Ada beza. Depends pada orang sebenarnya dan depends, tak semestinya. Dan aku bukan nak kata yang perempuan orang putih ni tak baik, bukan. Cuma nak bercakap based on experience dan anda kena prepare mentality orang putih macam mana yang mereka nak hak sama rata. Tiada lagi istilah lelaki goyang-goyang tolo, relax-relax, tak ada. Semuanya fair and square, kena buat kerja kalau sama-sama kerja, kena sama-sama jaga anak. Itu yang sepatutnya di dalam ajaran Islam sepatutnya, tapi di mana dalam culture kita ianya tidak diamalkan. Bagi generasi baru sekarang ini, orang-orang Melayu yang generasi baru ni mereka lebih alert. Dan aku bercakap mungkin untuk generasi terdahulu, contohnya yang veteran-veteran lah, macam lakiku tu lah. Macam tu. Tapi it all depends lah. Aku tak nak generalisekan semua, tapi in general biasanya kita boleh dengar yang lelaki-lelaki kita ni macam itulah perangainya, yang terutamanya yang veteran-veteran ini. Jadi Apis tu jangan stres-stres lah kita, sebab masalah tu ada di mana-mana. Kita nak lari daripada negara kita pergi ke negara lain, akan ada masalah lain pula. Walau hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri kan, tapi di negara sendiri kita juga kita adalah lebih baik. Sebab itu yang aku rasa. Mungkin ada pengalaman orang-orang lain yang berbeza dengan aku. Itu anda kena search lah orang-orang lain yang berkahwin dengan orang luar, menetap di perantauan dan mereka happy. So itu adalah rezeki mereka. So setiap orang tu lain dia punya pendapat dan pengalaman. So cara Daku bercakap itu adalah berdasarkan pengalaman Daku yang Daku kongsikan dengan anda. So lain orang, lain dia punya pengalaman macam tu. Ini daripada Muhammad Hamizi. Muhammad Hamizi kata, rasa cemburu pula tengok negara France dah boleh bebas daripada COVID. Bila agaknya Malaysia nak kembali ke kehidupan normal seperti biasa. Sebenarnya France tidak bebas daripada COVID kami sudah tiada MCO, memandangkan ianya summer holiday, dan kalau summer holiday, andainya summer holiday mereka buat MCO, memang akan meroyan dan akan adalah perarakan tunjuk perasaan sebab orang-orang France ni amat expert dalam membuat tunjuk perasaan ni, yang ramai-ramai berpusu-pusu macam tu. Dan lagipun
lebih daripada half penduduk Perancis telah pun divaksin ya. Di sini vaccination di priority adalah untuk orang-orang tua. Jadi bila orang tua-tua semua dah settle kat rumah, terutamanya yang kat rumah-rumah orang-orang tua macam mentua ku, diorang dapat priority vaksin. Jadi bila orang-orang tua dah settle baru dibuka kepada umum, dan barulah selepas itu juga dibuka kepada umur 12 tahun ke atas. Jadi no, di sini tidak free COVID. Kes masih melambung tinggi, tapi kalau nak comparekan population orang France ini mungkin masih boleh okey lagi. Ada aku tak tahu, tapi bila aku tengok ranking quite high juga France ni, macam dalam dunia tu dalam kelima ke keberapa dah, aku tak sure lah as at for today kan. Tapi ini ada aku muskil juga ya, bila sebab bila dekat Malaysia bila orang-orang muda ada yang kena dan meninggal dunia, sebab kat sini macam sangat jarang orang-orang muda macam awal 30-an atau pertengahan 20-an, amat jarang. Tapi from my observation, aku rasa orang-orang France ni menjaga pemakanan mereka ya. Mereka tidak makan mereka ada limit. Contohnya kalau sarapan saja, kalau lunch saja, tea time pun tengok orang juga, dan dinner pun dinner saja. Bukan macam kita. Orang kita sentiasa makan tak kira waktu, macam boleh siapa pula call aku dah. Okey, sambung. Tadi lakiku pula call. Aduh. Jadinya, dah aku rasa pemakanan memainkan peranan penting dalam antibody badan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ada pula menyeboh. Jadi pemakanan itu amat penting sebab dah aku tengoklah observation orang barat ni sihat-sihat ya. Kalau tengok negara juga ya, ada negara yang obes-obes orangnya. Tapi in general, Perancis ni makan ada had dia ya. Dan semuanya sihat. In general. Jadi tiada masalah kesihatan yang COVID ni, yang muda-muda ni yang affected dan meninggal. Amat jarang. Sudah aku rasa memang perlunya penjagaan pemakanan. Makanan kita banyak yang berlemak-lemak, goreng-goreng, dan yang muda-muda lagi dah kena penyakit 3 serangkai. So itu pendapat aku lah. Ianya pemakanan memainkan peranan penting kepada kesihatan kita untuk mendapatkan sesuatu penyakit itu macam tu. That is only my opinion ya. I might be wrong, but it's from my observation. Jadi nak kata France tu free from COVID, ianya adalah tidak benar sama sekali. Sini social distancing tidak, orang macam tak heran sangat. Berkumpul ramai-ramai dan dekat-dekat semua, dan kes meningkat di summer holiday ini. Dan dikhawatiri bila summer holiday dah habis, masuk sekolah penggal baru, tahun baru iaitu September, akan ada gelombang keempat. Itu yang amat ditakuti. Cuma sebab itu mereka make sure semua orang telah divaksin untuk mengurangkan impact bila terkena COVID itu. Jadi tidak benar sama sekali. Kalau ikutkan negara kita Malaysia, kerajaan dan frontliners semua menjalankan kerja yang sangat hebat, membentras, mengawal COVID ini. Tapi aku masih tak faham kenapa ianya masih tinggi. Sebab kalau nak comparekan kat sini, no one cares about you. Kau kena COVID, kau tak payah nak declare ke tidak, itu adalah masalah kau. Kau jangan datang ke hospital unless kau dah rasa dah nak mampus, baru kau boleh pergi hospital. Otherwise, sila duduk rumah diam-diam. Tidak ada Kementerian Kesihatan ke yang nak datang ambil kau ke, nak bagi kau gelang ke, nak bagi kau ward ke apa, tidak ada. So kat sini memang macam tu. Jadi tidak hairanlah orang kena positif pun, diorang tak keluar macam biasa, diorang tak declare apa-apa, macam tak ada risau. Sebab dah, macam nak kata, kalau diorang kena COVID pun, simptom tidak memberi apa-apa impact yang besar kepada mereka ya. Sebab itulah dari macam aku kata tu, dari segi kesihatan tubuh badan mereka, itu adalah. Jadi bila dah aku baca yang viral-viral ni, masalahnya zaman sekarang, zaman akhir zaman ini ialah social media terlampau banyak influence orang ramai. Jadi ianya memberi kesan kepada kerajaan dan frontliners untuk menjalankan tugas mereka. Dah jumpa ke? No, I did ring it, you know. I did. I didn't hear. You left without even looking at it, I think. Jadi pada aku,
social media ni banyak mengganggu tau kerja-kerja frontliners dan government. Pendapat aku government Malaysia is trying their best tau mengawal COVID ni. Aku ni bukan orang kuat kerajaan tidak tapi masalahnya ialah itulah orang-orang politik yang suka hati pergi ke sana kemari keluar negara whatever you call it, dan orang kata kilang-kilang yang buka tak tutup tu pun tak faham juga. Itu pun benda-benda politik juga I suppose. I hate politik. I don't want to talk about politics. So bagilah kerajaan menjalankan kerja mereka, dan Perdana Menteri kita adalah, tak tahu, pada pendapat aku lah, sebab aku pun pernah jumpa PM kita when he was menteri apa Bondo entah a few years back, more than 10 years ago, more than 15, astaghfirullahalazim, more than 10 years, 13 years ago. Jadi supportlah sikit. Kita nak dapatkan kesan tu daripada usaha kita memerlukan masa ya. Jadi kerajaan, PM kita is trying his best untuk buat sesuatu. Macam nak cakap tak tahulah nak cakap. Jadi orang Malaysia ni sabarlah, sabar. Sesuatu benda tu, usaha tu tidak datang sekelip mata dia punya tu. So janganlah nak menjatuhkan sangat orang lain bila orang memang cuba sedaya upaya. Yang nak macam mana yang harus diambil tindakan tu lah kilang-kilang yang buka tu. And then aku nak bercakap pun aku bukan duduk Malaysia kan, tapi aku geram jugalah kadang-kadang terlampau banyak social media orang macam hate comment untuk tak tahulah nak cakap, tak tahu nak cakap. So I don't want to talk too much sebab aku I'm not aku bukan ada sides tau, aku neutral tau, tapi itulah social media ni bila dengar orang keyboard warrior ni agak melemaskan jugalah. Sebab ianya menyukarkan kerja-kerja frontliners dan kerajaan kita dan Prime Minister kita yang berkaliber itu berbanding dengan tak tahu nak cakap lah. Okay? Jadi aku doakan negaraku Malaysia akan cepat turun kes COVID ini, insya-Allah akan turun. Jadi anda semua kenalah bersabar, beri sokongan kepada kerajaan kita, beri sokongan kepada frontliners kita instead of complaining about this and that, dan jangan baca yang bukan-bukan pasal COVID ni. Think positive, everything will be positive insya-Allah, dan jaga pemakanan kita. Okey, ini adalah komen daripada Mars Large. Tak tahu nak sebut macam mana. Mars Large kata, saya suka tengok Kak Nur belanja kat market. Ya, kita orang-orang warga Marhan, kita belanja biasa-biasa, sedar diri ya. Ukur baju di badan sendiri. Jangan mengikut selera tu, ikut orang yang berkemampuan ya. Kita buat cara kita tak mampu, kita belanja ala kadar saja. Tak perlu nak meniru orang ya. Dan kita dapat jimat juga. So Mars Large, susahnya nak sebut nama Mars Large kata, kita ni kat Malaysia dah berkulat duduk rumah dengan anak, terpaksa habis seorang je pergi beli barang. Sis nanti next time buat konten cerita hal anak dari yang sulung hingga bongsu tentang perangai time kecil, siapa antara anak yang susah nak jaga. Yang time tidur malam ke? Okey. Yang manja ke? Okay, I will share ya. Anak yang masa dah aku dapat anak first lah, kita baru pindah sini, kita nak ikutlah parenting kononnya cara orang putih. Jadi umur 3 bulan Adam telah diasingkan tidur di bilik sebelah dalam katil baby cot. Itu Adam 3 bulan ya. Adam dengan Ida 3 bulan telah diseparatekan. Nak ikut orang putih sangat kan? Jadi kalau nak kata yang Adam masa dia kecil macam mana, dia manja kot. Yelah, dah aku pula baru bergelar seorang ibu. Everything is new to me and I don't have any family here yang boleh tolong aku. So semuanya belajar daripada buku dan bacaan daripada internet, semua pasal parenting. Adam ni macam mana nak kata dia sebab dia my first baby kan. I think anak-anakku yang nombor 1, 2, 3 bangun banyak kali malam Jadi bayangkan anak yang diasingkan bangun tengah malam, memang dah aku berjagalah tapi menguatkan semangat untuk bagi dia independen. Kau nak independen sangat lah kan, tengoklah sekarang independen ke tidak anakku itu, anak bujang koseko itu. Jadinya ketiga-tiga anakku tu dia bangun banyak kali malam Itu adalah perkara biasa, macam 2-3 kali macam itulah. My only child yang tak bangun malam langsung lah adalah Ana Syifa, anakku yang sangat-sangat berharga itu. Tidur the whole night, Masya Allah, sampailah sekarang budak itu punyalah manja.
Adam masa kecil-kecil sebab dia pergi nursery pun macam susah sangat nak dapat tempat nursery sini. Yalah public kan. Public dia kena ada kabel. You tak ada kabel and then you pula tak kerja. Susah. Dia akan bagi priority kalau macam ada beza nursery dengan yang nursery tu macam maybe nama dia Taska dengan nursery kot. Dia ada dua type of nursery tu. Satu yang mak tak kerja, satu lagi yang mak kerja sepenuh masa, mak bapak kerja sepenuh masa. Yang itu boleh pergi tapi dengan condition pergi setiap hari dalam seminggu itu. Jadi masa tu aku tak entitled kan. Jadi Adam ni dapat pergi nursery tu dalam 1 jam seminggu. Apa yang aku nak buat 1 jam seminggu? Jadi Adam ni adalah anak yang sangat manja, yang sangat rapat dengan daku. Hai semua. Kemudian bila balik Malaysia, si Adam ni adalah Adam dan Ida adalah anakku paling kememeh sekali, tak nak orang lain. Bila balik Malaysia terkejut dengan cuaca lagi, lepas tu dengan orang warna-warninya kan. Jadi mereka terkejut, cuaca panas kan, cuaca panas jadi badan mereka jadi diorang buat meragam. Diorang tak nak orang lain. Adam paling teruk sekali ya, Adam paling teruk sekali masa umur dia setahun lebih balik Malaysia. Macam tu lah. Dah aku nak keluar punya lah susah sampai terpaksa bagi atuk dia jaga. Tapi macam dia tercari-cari lah mak dia si kememeh tu. Si kememeh nak berkepit berketiak mak dia. Si Ida pun macam tu juga tapi tak seteruk si Adam tu ya. Yang anakku yang paling independen adalah sebelum yang mesra alam adalah selepas itu iaitu Jade. Yang Nashifa ni okey juga kot, tak adalah kememeh, tak ada kememeh. Tapi yang paling independen dan boleh campur orang mesra alam ni lah budak ni. Cium aku pula. Ni nama dia Jade. Itu. Dan berbanding dengan anak yang pertama, Ida adalah anak yang paling independen sekali masa dia baby. Tapi kita boleh tengoklah karakter anak tu daripada kecil. Contohnya si Adam tu lah kecil-kecil manjo, semua apa-apa nak mak ayah nak mama sampai sekarang lah masalahnya. Aduhai, bila lah kau nak membosa nak oi. Macam Ida daripada baby kita boleh nampak dia independen. Sampailah sekarang independen, boleh buat benda sendiri tau. So itulah kan, like how kita boleh tengok karakter seseorang tu daripada dia kecil. So Jade ni hopefully dia boleh jadi independent juga dan friendly with anyone like she is now. So nak kiranya susah nak jaga siapa? Susah nak jaga Susah nak jaga siapa? Susah nak jaga. Tiada istilah yang susah nak jaga kot. Ana Syifa ke susah nak jaga Syifa sayang? Pak Syifa ya paling senang kan sayang? Nak minum pula dia aku buat video ni. Susah nak jaga. Tak boleh nak cakap lah susah nak jaga. Ada kan susah nak jaga? Tak tahu nak cakap. Kau nak kata Ana Syifa? Biasalah tu kan susah nak jaga. Nak dia macam Ana Syifa ni bukan nak kata susah nak jaga. Nak ajar dia sesuatu perkara tu untuk dia betul-betul faham the motif yang benda kita ajar tu agak lambat daripada budak-budak biasa. Itulah, tapi nak kata susah tu mungkin paling mencabar Ana Syifa lah sebab dia anak yang special need punya. Jadi ianya memerlukan daku kesabaran jugalah kalau Ana Syifa. Tapi daku I won't say paling susah nak jaga, no. Kalau in terms of perangai paling susah nak jaga siapa Si Adam lah kot. Ya ke? Si Adam kot. Ya ke? Tak juga Yelah kot si Adam. Ya nak cakap apa? Dah. Janganlah bawa bunyi katak tu depan kamera kuat pula tu. So rasanya si Adam kot. Sebab dia mesti berkepit dengan mak dia. So yes, I must say yang mencabar adalah si Adam. Jadinya yang paling manja juga the vote goes to Adam. Paling manja, paling kecil, paling kememeh dialah si Adam. Anak-anak perempuan adalah lebih independen daripada anak lelaki dan paling memudahkan urusanku. Kalau talking about masa kecil lah. Sekarang tak tahulah. Pasal parenting tu, kita ikut ajaran Islam kita, biar kita melahirkan hamba bukan kita melahirkan tuan ya. Maknanya kita kena perbetulkan anak kita dalam apa jua kesilapan yang mereka lakukan. Jangan jadi hamba kepada anak. Semua kita buat, kita kena ajar anak kita untuk buat kerja ya. Sebab ada kes-kes orang terutamanya dia anak dia seorang aja. Jadi dia buat semuanya bagi pihak anak dia sampai dah tua bangka umur 20-an pun, spender pun main gulung-gulung main buang je mak ayah kutipkan. So itu maksudnya jangan melahirkan hamba, jangan melahirkan tuan, lahirkan hamba. Dah aku cakap terbalik ke tadi ya. Balik semula. Biar melahirkan hamba, jangan melahirkan tuan. Maksudnya didik anak anda sebetulnya dia yang ikut arahan anda, bukan anda yang ikut arahan dia, begitu.
Okey, nak anak kita bercakap dengan cepat, kita kena bercakap dengan anak kita seperti kita bercakap dengan orang dewasa. Jangan buat kalau bercakap macam tu jadi lambatlah anak tu bercakap. Sebab aku dah tengok Jake ni masa dia kecil, aku cakap dia macam aku bercakap dengan budak besar. Jadi dia in the end dia bercakap dengan cepatnya. Tapi walau bagaimanapun it all depends on, jadi walau macam mana pun ianya bergantung kepada anak itu sendiri. So ada anak yang fast learner, ada anak yang slower, mungkin lambat sikit daripada anak-anak yang lain. So tak boleh nak generalizekan juga. Akak nak bagi tips-tips pun susah nak cakap ya. Cuma itulah, kalau anda nak inginkan anak anda multi language, jadi one parent, one language macam tu. Dan macam nak cakap teruskanlah. Dan kalau anak-anak tu membuat kesilapan di dalam bercakap, kena berbetulkan, suruh dia bercakap dalam bahasa yang anda mahukan. Kerana itulah yang aku buat pada anak-anakku yang sebelum-sebelum ini. Jadi nak share tips parenting tu, maybe I'm not the best person untuk bagi tips, tapi apa yang dah aku percaya ialah berbalik kepada ajaran Islam. Ajaran Islam adalah yang sebaik-baiknya. Kembalikan diri kita dan anak-anak kita kepada Al-Quran. Jaga solat kita, pesan anak jaga solat mereka. Bila anak jaga solat, kita jaga solat, insya-Allah akhlaknya pun terjaga. Dengan izin Allah kita ikhtiar. Itu dah aku yang kertu ini punya pendapat ya. Sebab macam nak cakap sebab dah tua kot. Kalau kita kena macam nak cakap sebab kita kena percaya semua tu ya. Buat orang-orang yang muda-muda di sana tu, kita nak jadi anak kita berakhlak orangnya kita sendiri dan kena kembali kepada ajaran Islam. Kita sendiri kena ajar anak kita pasal Islam, solat, Quran, dan sebab itu hanya Islam dan hanya Allah dan hanya Quran yang dapat menundukkan hati yang keras. Dan aku ada banyak menerima DM di Instagram. Daku ya, ramai yang macam dah jadi daku ni macam pakar kaunseling, tak bertauliah pula. Sebab because I don't put myself as a pakar kaunseling ya, sebab I am really far away from being a pakar kaunseling. Daku cuma berkongsikan pengalaman yang apa yang daku dah rasa, yang dah lalui kepada anda semua. Jadi bila ada yang bertanya pasal jodoh dengan orang luar tu, daku frankly speaking, kalau dapat orang tu yang benar-benar memahami Islam ataupun telah mengenali Islam sebelum tu dan jatuh cinta, itu adalah bagus. Akan tetapi akan ada datangnya cabaran, different culture, pemahamannya lain, keluarga pula macam mana. Tapi jadi ianya terpulang kepada diri sendiri ya. Dan ada pula yang bertanya pasal berkahwin duda ni, dan ada pula yang macam kurang senang dengan daku punya nasihat tentang berkahwin dengan duda itu. Daku bercakap daripada pengalaman daku sendiri. Daku juga adalah seorang anak tiri. Daku mempunyai mak tiri dan daku juga ada mempunyai anak tiri dan berkahwin dengan orang yang sudah mempunyai apa benda aku cakap ni. Daku juga ada anak tiri dan daku maknanya daku juga seorang mak tiri. Jadi dua-dua belah ini daku dah rasa. Jadi sebagai seorang mak tiri, jadi sebagai seorang anak tiri, apa yang daku boleh kata, kasih sayang seorang mak tiri itu tidak akan sama kasih sayang dia kepada anak dia sendiri. Terutamanya bila anak tiri tidak dibesarkan oleh mak tiri itu sendiri. Jadi itu adalah my point of view sebagai seorang anak tiri. Dan kita boleh baik dengan mak tiri, tapi mak tiri tidak akan sama seperti mak kita sendiri. Kasih sayangnya, layanan kepada kita tidak akan seikhlas macam mak kita sendiri. Itu my point of view as anak tiri. Jadi menjadi seorang anak tiri ini kena tahu bawa diri, kena tahu menjaga adab macam tu. Dan my point of view menjadi seorang mak tiri ialah bagaimana daku sayang pun anak tiri itu selagi mak mereka masih hidup dan selagi mereka bukan dijaga olehku dari kecil di bawah 100% jagaanku, mereka tidak akan sayang daku sepenuh jiwa dan raga mereka.
akan ada bibit-bibit cemburu mereka terhadap anak-anakku, dan walau macam mana daku layan sebaik-baiknya, ianya mungkin tidak dihargai dan tidak mendapat penghargaan daripada mereka yang seperti daku harapkan. Itu adalah point of view sebagai seorang mak tiri. Jadi sebagai seorang perempuan yang mempunyai, aku pernah mention dalam video ini, tapi let me just mention it again. Nasihat aku kepada anak-anak dara di luar sana, elakkan berkahwin dengan duda yang telah ada anak, terutamanya isterinya masih hidup. Sebab apa? Akan sentiasa ada campur tangan daripada isterinya itu. You nak didik anak orang tu akan bercanggah dan akan menjadi satu pergaduhan. Kalau contoh, kalau berkahwin dengan orang yang maybe bini dia dah mati, ada anak-anak, akan menjadi perjanggahan dengan atuk nenek dia pula. Atuk nenek dia akan kata, itu cucu aku, kau bukan mak dia. Sebenarnya akan ada masalah macam tu. Atau tidak, akan sentiasa campur tangan daripada mentua ya dalam hal-hal dengan anak-anak, dengan cucu mereka yang terdahulu. Jadi banyak masalah, banyak excess baggage dan masalah yang berturut sehinggalah beranak pinak mempunyai cucu akan ada masalah ini. Jadi seboleh-bolehnya kalau boleh elakkan berkahwin daripada duda yang ada anak ini. Sebab alangkah bahagianya bila berkahwin dengan sama-sama bujang, segalanya baru, excitement itu anda dapat share bersama-sama dengan pasangan anda sebab masing-masing tidak merasakan pengalaman itu. Or kalau anda kahwin dengan duda yang sudah ada anak, segala-galanya bukanlah benda baru bagi mereka. Ada kalanya excitement yang anda rasa itu pada mereka adalah biasa-biasa saja. Sama juga seperti kes daku, begitulah dengan suamiku. Jadi ada tempat-tempat yang macam aku excited nak bawa anak-anakku pergi, tapi tidak terlaksana disebabkan suamiku tidak hairan untuk pergi tempat-tempat begitu. Jadi kasihanlah kepada anak-anakku kerana tidak dapat pergi kerana bapa mereka sudah merasa membuat perkara-perkara itu, pergi tempat-tempat itu dengan anak-anak mereka yang lain. Jadi berfikirlah secara warasnya sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin dengan duda. Kepada duda-duda di luar sana, jangan ambil hati, tapi aku memberi pandangan, memberi nasihat sebelum membuat keputusan sebab aku sudah merasai semua itu dan aku merasa beban dan tanggungan dia sangat hebat, mencabarnya, yang I don't wish to happen to my daughters, even my daughters. Tapi then again, suratan takdir itu ditulis oleh Allah, kita boleh elakkan, tapi andainya berlaku juga itu adalah suratan yang tertulis. Jadi kita kena redha dan terus kuatkan semangat untuk hidup bersama seorang duda yang mempunyai anak itu dan baggage yang akan datang bersama-sama dengan meroyan-meroyan di belakang sana. Jadi itu adalah nasihat yang daku nak berikan untuk kali ini. So daku akhiri video ini sebab daku nak masuk dan sekarang dah pukul 8.30 malam. Daku nak start buat kerja lain pula di office sementaraku di homestay ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Diet bila nak diet, kata nak diet. Macam orang tu katakan, bila nak diet? Bila nak diet? Tu mesti soalan-soalan yang biasa anda dengar kan. Bila nak diet? Bila nak diet? Berisinya badan kau. Berisi kau sekarang kan. Itu adalah tipikal ayat-ayat Melayu ya. Sedangkan yang campur Melayu ni pun mulutnya laser. Apatah lagi orang-orang kita. Bersama Coach Fatin, anda akan belajar turun berat badan dengan cara yang betul bersama formula-formula dan teknik-teknik yang amat mudah. Jadi anda jangan lupa follow Coach Fatin. Cepat-cepat untuk book slot anda sementara masih ada available place lagi untuk anda. So jom kurus secara sihat secara online bersama Coach Fatin.